Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So guys, malam ni malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, welcome back. So guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast, dan kita ada someone on the line yang pernah call kita dah 2 kali aku rasa, tak silap aku, kalau tak silap aku and dia dah berada dalam talian sekarang. Jom kita cakap dengan dia. Hello bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa cakap tu? Dah lama takut. Rasa dah masuk kali gendam kot. Dah kali kena aku pun tak kira abang. Okay guys, kalau kepada siapa yang masih belum kenal, ini adalah Abang Idham. Okay, Abang Izham yang orang kata dia adalah seorang yang suka travel lah, dari utara ke selatan, timur, barat, apa semua dia travel sebabkan orang kata atas urusan kerja dia. So bang, malam ni kau kat mana bang hari ni? Kita ada kelas Dekat kan? Kota Baru. Kota Baru, jauh pula hari ni Kota Baru. Biasa. So berapa hari Kota Baru? 3-4 hari kot sampai ke Terengganu. 3-4 hari boleh tahan So macam mana kat sana, okey ke? Okey, tapi pack lah. Pack lah kan. So malam ni ada Jam teruk biasa lah. Bila border semua dah buka, orang semua nak balik kampung abang. Tu cerita dia. Kan? Okey bang. So hari ni ada berapa banyak kisah seram yang abang nak kongsi dengan kita malam ni? Okey, rasa 3 kot malam ni. 3 Okey, jom kita dengarkan cerita Abang Idham yang pertama. Okey, untuk cerita pertama, cerita jalan turun ke Cameron. Okey. Cerita ni tahun bila sejak 2014, 2016 macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Masa tu tak ada anak lagi lah. So masa tu bawa dalam kereta, saya bawa wife, lepas tu mak dengan mak saudara macam tu lah. So masa tu sebenarnya balik pada Gerik. Masa tu wasak duduk dekat Gerik, dekat Pulau Ulu sana. So balik tu mak tu ingin naik Cameron. So kita cross daripada naik Simpang Bulai kan. Simpang Bulai dalam pukul 10 pagi tu lah. Dah jalan-jalan. Sebenarnya masa nak turun tu dah lepas maghrib, lepas isyak. Mata sebenarnya dah ngantuk masa tu. Okay. So tak apalah, kita jalan slow-slow So jalan turun ke daripada Cameron turun ke Sungai Poyan. Okay. So jalan situ tak adalah teruk apa semua. Jalan okey lah banding dengan jalan Tapah, turun Tapah tu kan. So jalan turun bermula, sebenarnya saya punya mak dah tak sedar hati masa tu. So saya turun-turun, semua dah tidur, 3 pun tidur lah, saya seorang je lah drive. So lepas kampung orang asli tu, saya nampak macam ada benda melintas, tapi mungkin masa tu saya expect mata dah mengantuk kan, dah tidur. Masa tu berapa, 10-11 macam tu lah. So kereta rasa kereta pun tak ada lah. So dan masa turun tu, lepas corner-corner tu, sebelum kampung orang asli, tak silap saya pun sebetau tu, sebelum ke selepasnya tu ada satu corner, tiba-tiba bunyi macam tayar meletup, bom. Saya pun dalam kereta tu semua terjaga. Dah terjaga. Mak saya cakap, kereta tayar meletup pun tak ada, okey lagi. Puas saya masa tu terlalu penat kot, dia tak sedar. Lepas tu mak cakap, bawa pelan-pelan, hati-hati. So jalan depan lagi, jangan dekat satu corner tu ada macam ada seorang duduk dekat
kat corner dekat divider tu. Tapi pasal dekat divider tu banyak kesan-kesan accident lah. Maksud dia banyak orang dah hantar tu. Saya dah masa tu terkejut. So mata kita pun dah celik balik lah. Jalan lagi. Depan ada satu lap lagi depan, ada 3-4 lap dia salah. So tiap-tiap kali lap sampai lap ketiga pun nampak orang yang sama duduk kat tempat dekat selekor, ngam-ngam kat corner. Dekat selekor macam tu. So kita tu berlarutan sampai, sebab kalau nak balik ke Jengka, so kita turun, saya dah masa tu saya dah turun ke Sungai Koyan lah. Nampak benda tu tak ada kacau apa semua lah. Cuma dia duduk macam tu. Tapi masa Abang Idham nampak benda tu duduk kat tepi tu kan, dia berpakaian macam mana lebih kurang? Dia sebenarnya sama-sama macam tu, macam baju lusung macam tu. Mustahil lah dalam masa sampai 5 minit dah sampai kat lab depan sana lagi. Orang yang sama lah? Orang yang sama. Rambut panjang, pendek? Rambut panjang macam tu lah, sama-sama macam tu. Saya sulus sekali macam tu, mungkin baju macam baju yang dah lusuh lah. Uish. Lepas tu cerita tu berlarutan lagi sampai depan tu. So dia daripada sampai Sungai Koyan tu, kita akan masuk satu kampung Cakap Perah lah, apa semua kampung kat dalam tu. So tembus ke Kuala Lipis. Pernah lalu jalan Kuala Lipis ke Jalan Tut? Tak pernah. Okay, so jalan situ naik bukit, terus bukit, corner apa semua cukup lah. So sampai satu set tu saya nampak orang sama lagi kat situ. Kat sana pula. Masa tu tiga dah tidur. Satu orang je lah try. Last kali dekat sebelum JT Tembeling macam tu. Tahu nampak dia kat mana? Kan? Tengah-tengah jalan. Aduh, tengah-tengah jalan. Dia buat apa tengah-tengah jalan tu? Dia diri tegak macam tu. Dia macam tengok. Dia macam nak ikut. Lepas tu masa tu dah keluar segala doa benda semua keluar. Tak U-turn pun. Lalu ke tepi dia terus lembat. Terus dah lepas baca doa apa semua tu. Dah mengucap takbir benda semua. Dia hilang macam tu. Tapi ada bau wangi lepas tu. Bau wangi. Sebelum sampai Jalan Tut satu, dia bukit last tu. Di situ bau wangi. Lepas tu tak ada. Fatimah Rockers tak? Tak tahu Allah Alam. Tak berapa nak clear. Sebab yang tu memang dengan mata kita memang dah mengantuk gila sebenarnya. Time tu dah masa Abang Izam tengah jalan tu, time tu dah pukul berapa lah tu? Masa tu dalam pukul 1 lah kat Kuala Lipis tu. 1 pagi macam tu lah. 1 pagi memang tak ada orang lah kampung. Jadi lalu kerapik benda apa semua. Jadi apa benda yang Abang Izam nampak dekat Sungai Koyan tu dengan apa benda yang nampak dekat area Kuala Lipis Jegantuk tu, benda yang sama lah? Benda yang sama. Dia memang kan saja. Tapi dia tak kacau. Dia duduk macam tu. Dia macam seolah macam tengok kita, tapi tak nampak muka lah, rambut kusut macam tu kan. Mustahil lah daripada Cameron sampai ke Kuala Lipis berapa kilo, dekat 1 kilo. Ya tu, jauh. Laju lah benda tu kan. Dia saja nak kacau ni. Tak tahu saja nak kacau dengan mungkin bawa perempuan sekali kot. Tapi nasib tak nampak apa-apa. Risau juga. Nasib baik tak bawa mak sekali kan. Nasib baik tak jadi apa-apa kan. Duk accident ke apa kan. Risau kan. Kalau bawa orang tua lagi. Bawa orang tua, betul. Ada orang tua lagi dalam kereta. Itu kalau kena kat saya tu, saya tak tahu nak cakap apa lah kan. Silap juga itu. Nak gagahkan diri balik. Nak balik ke malam tu. Patut stay Cameron dulu malam tu. Betul, nak balik juga malam tu. Nak balik sangat. Kau nak balik sangat. Itu petang tu baru kerja. So pagi tu boleh balik lagi. Tapi nak balik sangat. Nak balik sangat malam kan. Nak ambil kau mendapat. Okay, alright. Nasib kacau macam tu kan. Tapi tu seram juga tu bang kan. Bila kita lalu dekat selekor pertama nampak dia, lalu dekat selekor kedua nampak dia, selekor ketiga nampak dia. Dia macam dia remind kita. So buka mata. Lepas tu masa mengantuk tengah drive layu, saya nampak dia bulat mata. So dia macam satu buat. Dia kadang-kadang ada baiknya juga benda ni kan. Dia memang suruh kita celik lah kan. Suruh kita celik. Nanti jenis tak gelabah. Kalau jenis gelabah, itu bantai divider terus. Ya betul. Kalau jenis gelabah memang confirm lah bantai divider ke apa kan. Tak tahu orang kata dah tak tahu nak buat apa dah kan. Tapi kira nasib baik lah. Abang Izam kira macam okey lah kan. Okey lah. Tapi saya rasa sebab Abang Izam ni okey pun, aku rasa sebab kan ni pengalaman-pengalaman yang terdahulu kan. Dah pernah jumpa, dah pernah nampak. Jadi bila kita nampak lagi sekali ni, kira yelah takut memang takut. Tapi yelah orang kata tak adalah menggelabah sangat kan. Mungkin lah.
Risau Dah ternampak sekali tu mungkin okey sikit, sikit. kan. Tapi yang last tu korang ajar lah kan. Yang last tu dia boleh diri tengah-tengah jalan pula kan. Itulah. Ha, Ngam lepas corner, ngam dia kat tengah. itu dia memang Nanti betul-betul. tempat mengelak. Tak Itu- mengelak tu panjang cerita tu. Tak mengelak panjang cerita. Itu memang dia suruh betul-betul kau buka mata ni Zam. Kan. Itu yang dia berdiri tengah-tengah jalan tu. Dia mungkin dia remind kot. Kau buka mata bawa kereta. Kita ni duk main-main kan dengan dorang malam ni. Jahat lah kita ni. Kita dah lama tak apa. Siut tu. Aduh. Okey Zam, jom kita dengarkan cerita Zam yang kedua. Okay, so cerita yang kedua baru lagi lah. Mungkin dalam bulan last month kot. Yalah, sebab saya baru start jalan Lipis lah. Saya tak masuk KL sekarang. Tukar area. Main Kelantan pula. Tu ada kat Kelantan pula ni. Oh, ni dah tukar area lah ni. Dah tak main area KL. KL Seremban tak main lah. Oh, Untuk KL belah sini. KL Seremban tak main. So sekarang belah-belah Pantai Timur lah. Main belah-belah sana lah. Pantai Timur, Kelantan sampai Terengganu. Lepas tu Perak ke Penang ambil. Dua sempadan. Dua sempadan dia bagi. Itu lebam tu nak kena travel sana sini. No, Perak. Kedah, Terengganu. Ya Allah. Pagi tadi pun sebenarnya gerak pukul 3 pagi je. Seorang-seorang. Pagi tadi pukul 3 pagi seorang-seorang. Partner kecundang. Partner kau sentiasa kecundang. Kan? Resign Sabtu tu. Oh, yang itu hari yang ni, yang duduk dekat hotel tu ni resign lah. La ilaha illallah. Hai. Kan? Aduh. Lemah kan? Ikut dia yang kena datang sini. Saya nak kena naik Cameron sama Perak. Alih-alih kau seorang sekarang. Tak apalah kerja. Tak apa lah. Tak apa lah. 5-6 tahun dah jadi. Ya tu kira orang kata ya nak cari rezeki kan. Standard lah. Tak kisahlah seorang ke berdua kan. Betul. Okey, jom. Kita ni duk bersembang tadi. Cerita nombor 2 tak masuk-masuk lagi ni. Okey, jom kita dengar cerita yang kedua. Okey. So cerita kedua masa tu yang bulan lepas. Kebetulan pula masa tu ada nak kena ambil stok. Kena bawa lori lah. Jarang-jarang lah. Saya jarang bawa lori kan. Biasa bawa van pendek tu. So masa tu buat kerja area tu. Sampai dah settle kerja area Gomusang, Merapoh apa semua kan. Mungkin dalam pukul 10.30 macam tu. So kita singgah makan dulu dengan yang partner yang dah resign tu. Okay. So dah siap makan dah semua. Jalan lah. Masa tu saya drive lah. So kalau orang pernah pergi Kelantan, tahu daripada Gua Musang nak ke Kuala Terai tu berapa jauh dengan jalan bukit, turun naik macam tu. Yep. Lepas tu saya dah gerak. Lepas tu gerak dalam 11.30 macam tu kot. So masa tu time tu lori je lah banyak. Kereta jarang ada. Lepas masa tu waktu PKP lagi. Sekarang dah bebas lah semua kan. So saya pun bawa tempat. Sebab first time saya dulu pernah pergi Kelantan lah. Tapi mungkin dah dekat 5 tahun dah tak masuk Kelantan. So saya pun drive. Kita pun drive. Saya perasan jalan ke patah balik nak datang ke Gua Musang banyak lori. Yang pergi ke Kuala Kerai ni saya sebiji. Kereta apa tak ada lalutan. So sambil tengah drive tu partner saya ni dia pakai spek. So dia cabut spek, dia duduk sebelah, dia cabut spek, dia relax macam tu. Saya tengok macam tu, sama-sama macam tu lah. Okay, sampai satu bukit tu saya nampak satu dalam silau-silau kan. Kita bawa lori malam-malam. Lori kan tinggi. So nampak dalam silau tu nampak macam ada benda melintas. Okay. Maksud dia macam badan tak ada kaki. Badan tak ada, kaki saja melintas jalan. Kaki saja melintas. Melintas jalan. Sebab saya seorang sebelah sini menghala ke Kuala Kerai. Saya seorang je, saya sebiji Lepas tu nampak ada melintas. Dalam 2 minit sekali ada 2-3 orang lah dari 6 kaki macam tu lah. Melintas kat situ. Saya dalam hati, saya tengok kawan tu, dia tengok saya. Kau nampak ke? Tanya dia. Dia kata, nampak apa aku kabur. Tak apalah. Kali kedua yang saya nampak tu. Saya nak tanya dia, saya pusing kat dia. Saya nampak ada benda kat tepi tingkap. Benda apa pula kau nampak ni? Ada. Dia macam nak kata beruk tak beruk, tapi ada macam benda bergayut. Tapi lori tu tak bergegar tu. Lori dia kalau terlanggar sikit pun dah bergegar dah macam tu.
Saya pun macam nak tanya, dah nampak macam tu, saya pandang depan balik. Yang member ni pun bangun duduk. Dia pun dah jadi gelisah. Kenapa? Tak ada apa saja tengok. So last kali finishing dia dekat, dah nak sampai dekat Ciku tu, kali berdebam bunyi. Saya tengah tengok dia, tengok bunyi apa, lori semua bergerak. Berhenti tepi. Nak buka tingkap tak nak, Lala cakap turun je lah, sebab nampak lori kat depan tu. Buka, terlanggar babi ni, tak ada apa. Si baik langgar babi. So, dekat yang perasan dekat dia pun turun je lah partner tu. So tengok dekat apa ni, dekat tingkap dia macam ada kesan lendir air hitam Dekat tingkap belah passenger. Okey. Dia macam lendir hitam, kita pun basuh lah. Dia macam melekit-lekit, bukan getah, tapi lendir hitam, tak tahu orang alam benda pun. Apa benda tu? Tak tahu, mungkin tempat yang benda tu bergayut. Oh, benda yang bergayut masa mula-mula kau nampak tu. Yang last kali nampak tu kan, mula nampak orang jalan kaki apa semua kat situ. Sebab mungkin tertegur dia kot, apa benda tu. Mungkin juga. Tapi masa kau nampak benda tu bergayut, nampak fizikal lah, nampak benda, apa benda tak yang kau cakap tadi tu? Dia nampak macam benda macam beruk, tapi badan besar lah, bergayut macam tu. Tapi kita tak rasa efek. Dia punya, kan biasa kalau apa ni ada benda gayut-gayut tepi kan mesti berasa lori efek dia kuat. Yelah. So kalau orang panjat pun kita berasa jongit sikit macam tu kan. Dia tak macam kereta apa semua. So lori dia punya tu, tapi sedap perasan macam beruk besar macam tu lah. So benda tu jadi lepas saya tegur yang kaki tu. Benda yang kau cakap kat member kau nampak getak tu kan? Yang kali kedua, masa tanya dalam nampak getak, kali kedua baru nak cakap, nampak benda tu kat situ. Elok kawan tu sampai tanda kat dinding main handphone, tepi muka dia ke benda tu. Basically member kau ni duk menyandar lah dekat tingkap tu. Tingkap tutup lah. Tingkap tutup, dia menyandar kat situ duk main handphone. Tapi kau nampak dia main handphone lah. Kira kau nampak benda tu sebelah muka dia lah, dekat tingkap luar tu. Ikut kat luar tu gelap. So dia main handphone tu reflect ke tingkap, macam tu yang nampak tu. Itu aku rasa kalau member kau nampak tu, aku rasa pengsan tu rasa. Sampai dia design bond ni pasal tak cerita dia. Siapa nama member kau ni bang? Bahaya buka cerita ni. Kan? Kepada member Abang Izam yang tengah dengar cerita ni, katalah kau tengah dengar cerita ni, ni Abang Izam yang member kau ni, yang teman kau, yang satu teammate lah dengan kau kan. Sebenarnya masa malam bulan lepas yang korang travel pergi ke mana tak tahu tu, benda tu ada sebelah kau sebenarnya kan. Harap-harap dia tengok lah bang cerita ni kan. Jahat. Kadang-kadang dia tengok ke tu. Itu bahaya. Jahat betul kita ni bang malam-malam Aduh yai. Okey. Tapi seram bang kan. Dia kalau nampak yang benda berlari melintas jalan tapi tak ada badan, ada kaki je kan. Itu sebab itu rasa first time dia tengok. Yelah sebab tak pernah nampak macam tu. Ya, sebab yang ni pun kira first time juga bagi aku sebenarnya, sebab yang aku dengar macam ni yang yelah selalunya kita dengar yang apa Fatimah Rockers, gula-gula dan sebagainya kan. Tapi yang melintas nampak kaki saja, badan tak ada kan, 2-3 ekor melintas jalan tu, macam tu agak pelik apa benda. So guys, korang tahu tak apa benda tu kan? Kepada siapa yang pernah nampak ataupun pernah experience benda macam ni, korang komen dekat ruangan chat box ataupun korang komen dekat bawah. Bagi tahu kita orang. Okay, bagi tahu aku, bagi tahu Abang Izam apa benda tu sebenarnya kan, sebab kita orang memang tak tahu benda tu. Seram bang benda ni. Itulah. Kita ni selalu macam tu kan. Kita time-time malam-malam macam ni cerita benda-benda bukan-bukan ni kan. Gila betul lah. Tak apa kot, ni hotel ni menghadap benda apa ni, sunset ni tempat dekat tepi Sungai Kelantan. Orang meriah kat bawah tu. Orang meriah kat bawah. Okey, tak apa. Dia jangan jadi macam cerita kau sebelum ni yang kau tinggal kat hotel kat mana masa tu, yang kau itu Greek. Siapa tahu lah. Siapa tahu lah kan, yang hotel Greek tu yang kau cerita yang masa malam yang kita call tu kan, yang kau nampak benda terbang kan. Yang terbang tu dekat Sungai Siput. Itu Sungai Siput. Yang main langsir dekat Greek. Yang main langsir. Yang tu gila bang kan.
Tapi Itu sebab tak ada hotel. Tak nak terpaksa. tapi kira hari ni kau punya hotel kira okey lah Oh, sini hotel ramai. Ramai okey. Hotel ramai tak apa kan? Dia kita kena make sure yang Kota baru ramai. kita kena make sure yang ramai-ramai tu adalah manusia lah. Itu je. Tadi tapau naik turun. Susah pandai. Okey Faizal, jom kita dengarkan cerita Faizal yang ketiga. Let's go. Okey, tadi cakap 3. Saya rasa nak tambah satu cerita. Boleh, silakan. Kan, selagi kita ada masa ni kita boleh tambah cerita, tak ada hal. Okey. So, cerita nombor 3 ni kita kat hospital lah. Okey, ada salah satu hospital kat Pahang ni lah. Malah cakap malah mention hospital mana lah. Okey. So, kan hospital seorang je boleh jaga. Masa tu arwah ayah duduk kat hospital. Okey. Jadi mak jaga tu. So, kita orang sampai masa tu sampai pada mana? Oh, saya sampai daripada KL. Saya straight terus. Habis kerja dalam pukul 8 tu. Sampai kat hospital tu. Dah pukul 11 macam tu lah. Dah pergi berhenti apa semua, toilet semua. Okay. So, nak pergi tanya guide. Saya tanya guide. Boleh naik tak? Saya baru sampai pada KL ni nak pergi tengok lagi. Tak boleh, bukan waktu melawat. Guide hospital tahu lorat macam mana. Lepas tu, saya pergi. Tak boleh naik, tak apalah. Pergi duduk kat tepi tiang. Ada satu tiang, banyak-banyak tiang. Saya duduk situ. Lepas tu, sekali ada seorang datang nak borak lah. Saya kat dia tanya, tengok siapa? Nak naik tak lepas nak tengok orang tu. Kita pun sampai pada KL. Dia kata, tapi saya ada satu jalan nak pergi borak-borak dengan dia. Lepas tu dia kata, saya ada satu jalan. Tapi abang berani tak berani lah. Jalan gimana? Jalan pergi ke ward atas lah. Nak naik ke ward tu tanpa melalui guide. So saya pun macam yelah kita memang nak pergi naik atas pun. So tanya lah dia, jalan mana? Ada satu tangga tepi tu. Tapi abang naik pelan-pelan lah. Jangan bagi guide nampak, tunggu guide dia duduk apa pergi naik. Jadi saya pun dia kata, okey bang, terima kasih. Dia pun dia kata nak balik lah. Tapi masa tengok dia jalan merentas jalan apa semua, lama-lama dia macam tiba-tiba hilang je tu orang yang cakap tu. Dia sambil jalan makin lembut makin kabut, padahal bawah lampu. Biasa kita akan nampak bayang-bayang sampai jauh kan. Yes. Ini tiba-tiba hilang walaupun tempat tu ada lampu. Walaupun tempat tu ada lampu. Hospital kan banyak lampu sepah semua. Yes. So saya duduk seorang, kita tengah terfikir masa bila guide nak ni. So tengah tengok dia, tiba-tiba dia hilang. Lepas tu cakap mungkin tak tahu pergi mana, tapi kawasan tu kalau nak lari, dia bukan lari, jalan kaki. So dia hilang. Saya cakap tak apa, biarlah dia. Orang ke tak orang, kita fikir apa pun tak kacau dia pun. So masa tu dalam pukul 2, saya tengok guide duduk dekat depan pintu masuk ward tu. Depan lift tu. Dia dah tidur lentok kepala. Saya pelan-pelan pergilah naik kat tangga tu. So tangga tu dia ada lampu lampu yang emergency. Jadi tak sama-sama macam tu lah. Yes. Saya pun naik slow-slow, tak nak bagi bunyi. Sampai kat tingkat berapa? Tingkat 4 ke tingkat 5. Ward arwah ayah tu tingkat 6. Maksud tingkat 4. Okay. Tengah panjat tangga nak tingkat 4 tu. Dengar macam ada satu benda seret-seret. Macam orang seret barang. Macam seret beg kan. Saya ingat ke tak ada memang. Ingat ke siapa nak pergi? Ada nurse buat kerja ke apa. So saya dah dekat dengan pintu. Saya nampak kat pintu tu ditulis unit yang yang darah punya. Kan tempat-tempat simpan darah apa semua. Dia punya lab lah. Okay. Hospital punya lab. So saya dengar lagi benda tu seret. Jadi saya kan dekat pintu, dia punya pintu kan ada 2 lubang kecil kaca tu. Yang boleh nampak kat dalam tu. Yep. Saya pun gatal pergi tengok. Nak kita tahu apa kan. So tengok kat situ. Tengok ngintai-ngintai. Macam gelap dia. Macam lampu ada macam 3 lampu satu nyala. 3 lampu satu nyala macam tu. So tak berapa clear. Saya tengok. Tengok kali ke tunggu tengok. Nampak macam ada benda merangkak. Jalan slow-slow. Dia menuju ke sana lah. So saya tengok apa benda tu. Perhati lama-lama. Rupanya dia ada benda seret beg darah. Benda.
nampak darah berjalan kat bawah tu kan. Ha. So benda tu saya cakap Faisal tu memang dia makan darah orang lah. Dia curi darah. Yang paling tak boleh terima, dah seret tu saya nak lari pelan-pelan dah macam dah keras sikit. Kali yang seret tu dia pusing belakang, dia senyum. Nyalah muka saya terus. Waktu tu saya terus lompat tangga merangkak tunggu keluar ke pintu bawah. Confirm lari punya. Merangkak turun tangga. Boleh bayang merangkak turun tangga. Tak berlari lah tu. Ish. Turun bawah, pergi duduk kat tiang tu balik. Mengucap dulu. Sampai terlelap pagi semua terjaga duduk tepi tiang. Tu Pak Gad dah kata jangan naik kan, tak boleh lawat. Tapi yang orang yang cakap tu, yang cakap bagi jalan tu, aku rasa dia orang cakap jaga-jaga. Dia cakap jaga-jaga, hati-hati situ. Tapi dia tak cakap apa jadi kita ni pun tak fikir apa pun. Aku rasa bang, kalau kau tak menyibuk tengok dekat tingkap tu, aku rasa kau dah sampai dah tingkat 6 tu. Kita kira nak tahu benda tu benar pun, jalan tiba-tiba kita dah lah naik slow tak nak bagi tapak kaki bunyi, takut ada gap pasang ke apa kan. Penamat merangkak ke bawah, itu dapat penyakit. Tak ada penyakit, cari penyakit kan. Yalah, mungkin benda yang orang yang pesan kau untuk naik tangga tepi tu, mungkin dia pun niat baik kan, sebab yalah nak jumpa arwah ayah kan. Tapi dia dah bagi hint dah, suruh hati-hati kan. Tapi kau dah kurang berhati-hati lah. Masa tu kalau tak tengok mungkin tak ada apa. Tapi siapa tak nak tengok kalau dengar bunyi macam tu. Ya tu, kalau aku jadi kau pun aku. Tapi kalau aku jadi kau bang terus terang aku cakap, kalau aku dengar bunyi-bunyi macam tu, aku dah lari ke atas. Aku dah tak ada tengok-tengok, tak ada berhenti-berhenti lah kan. Tapi itulah bila pelik juga. Tapi itulah kan, manusia kita ada perasaan sifat ingin tahu kan. Bila ada sifat ingin tahu ni, mendapatlah dia kan. Tapi bang, masa dia toleh ke belakang dia tengok Abang Izam, lepas tu dia senyum kan, muka dia tu macam mana bang, kalau kau boleh gambarkan? Masa tu muka dia nampak buruk lah, dengan hitam macam tu, buruk-buruk yang tu. Rasa checkpoint tak silap lah. Checkpoint dia tengok, dia senyum, nampak darah kat mulut dengan bertaring semua. Itu yang muka lupa terus. Kita dah fokus kat dia, sekali dia pusing tengok yang tu, bayang ni. Kita fokus kat dia, dekat dia, tiba dia pusing, senyum, nasib dah datang. Itu tak cantik geng kan. Habis kau dah turun ke bawah, kau lepak kat tepi tiang, tidur lah cerita dia. Sampai tiang tu dengan keadaan takut, duduk jap. Duduk dalam setengah jam terlelap sampai ke pagi pukul 6.30 pukul 5.30 dengan orang azan. Kan barulah naik ke ward pergi visit Tapi masa lepas pada tu ada yang ada tanya ustaz-ustaz yang kat situ lah. Borak-borak lepas pada solat subuh tu. Borak-borak dia cakap biasa, benda tu memang cari darah orang. Saya betul gini kat situ. Diorang dah biasa lah ni cerita dia. Mana-mana hospital banyakkan memang ada macam tu lah kan. Aku teringat juga kan, kadang-kadang macam dulu aku macam selalu juga masuk hospital kan, demam sakit kan, masuk hospital bila kita tinggal hospital seorang-seorang, seram lah. Walaupun ada nurse, ada orang lalu lalang apa semua kan, nak check darah lah, nak ambil temperature lah apa kan. Tapi lepas pada tu kau senyap seorang-seorang dalam bilik kan. Seram. Itulah. Pernah sekali jaga siapa lah, arwah pakcik tak silap dulu lah lepas SPM tu. Jaga, lepas tu kita ni masa lepas SPM tengah budak-budak lagi. Pukul 11 malam masa. Lepas 11 pukul 12. Bosan pergi tunggu dia tidur. Pergi duduk kat depan kan, ada tempat tengok TV tu. Tengah TV tu, kali dengar macam ada benda lalu belakang. Dengar macam stroller, orang tolak stroller tu kan. Terus dia tak tengok pun. Kali ketiga tengok, kenapa kerap sangat? Pusing balik tengok, tahu apa? Tu stretcher tu jalan sendiri. Berlari boleh. Stretcher. Tapi orang cakap betul lah, dekat hospital banyak-banyak benda-benda macam tu. Tempat orang sakit, tempat orang mati ya tu macam-macam kan dekat situ. Tapi kalau dah stretcher jalan sendiri, itu dah lain macam kan. Dia dah bagi hint, kita buat bodoh lagi. Dia dah bagi hint, jangan tengok TV kat situ. Itu tempat dia kan. Malam-malam dia dah bagi hint 1 kali 2 kali, kau buat dia juga. Mai sini aku tolak stretcher kan. Tengok apa cerita. Lepas tu dah lari tu pergi jumpa kat nurse dulu. Cakap kat nurse ada stretcher macam ni.
Itulah dia suruh kau tidur. Dia pula gelak pula. Mungkin dia orang dah biasa. Aku rasa staff-staff nurse ni memang dah biasa aku rasa kan. Diorang ni doktor-doktor nurse kan. Aku nak ambil peluang ni kejap lah Zam kepada sesiapa yang tengah tonton the segment sekarang ni. Kalau korang adalah staff nurse ataupun doktor ataupun pekerja-pekerja hospital, why not korang contact aku dekat email ataupun dekat Instagram. Jom kita cerita pasal kisah seram dekat hospital pula kan. Aku jarang dengar kisah seram dekat hospital ni sebenarnya. Kan? Susah nak cari. Banyak cerita hospital, cuma orang tak buka je. Kan? Cerita hospital best sikit kan, sebab dia lain sikit lah. Dia punya vibe tu lain sebab kita boleh bayangkan kan dia punya hospital macam mana kan. Ui, seram. Okey bang, jom kita dengarkan cerita Abang Izam yang keempat. Let's go. Okey, ni cerita last untuk malam ni lah. Okey. Ini cerita masa sambung yang kan dia pernah cakap. Ada cakap nak cerita pasal penanggal tu kan. Yang burung wak-wak tu? Tak, bukan. Dah? Yang masa ikut orang berubat. Oh, okey. Alright. Tahu. So masa tu tahun 2013 ke 14 macam tu. 12 ke 13 macam tu, lebih kurang tak berapa ingat lah. So masa tu dia dah dekat dengan Chinese New Year lah. Kan yang member ada 2 orang yang member yang berubat tu. So seorang tu dia pergi balik Sarawak, ada balik kampung dia lah. So tinggal seorang lagi. Lagi lebih kurang 2 hari lagi nak cuti je tu. 2-3 hari je tu lah nak cuti Chinese New Year. Dia ada call saya. Dia datang jumpa saya lah dekat masa duduk dekat tapak tu. Jumpa cakap ni nak minta tolong ni kak. Saya pun jadi pelik. Tolong apa? Masa tu saya masih aktif tolong dia orang. Yelah baca hatinya tu lah. Tolong dia orang berubat kan. So dia cakap nak minta tolong kita pergi Perak. Nak pergi ada orang minta tolong kat Perak. Dia cakap tolong apa? Tolong berubat je lah. Sana ada kes menanggal. Oh okey. Okay. So dia cakap sana dah ada mikir macam seguru dengan dia. Ada 2 orang sana. 2 orang tak lepas kat sana. Tak lepas nak pergi tangkap tu. Bukan senang nak tangkap benda tu. So dia cakap dia dah minta tolong saya. Tapi dia cakap masa hari hari keempat baru kita pergi. Sekarang ni jadi masa tu dia suruh saya puasa, semayang sunat apa semua yang kita baca. Mana dia yang dia suruh lah untuk ni pagar kita lah, pagar hari sendiri. So sampai hari tu saya pergi ke Perak kat mana saya tak tahu lah. Okay. So dah jumpa yang 2 orang lagi tu. So dia cakap benda ni dia orang 2 orang memang tak lepas. Maksud dia tak lepas nak pergi, nak jejak kat rumah orang tu pun tak lepas. Dia ni duduk yang pengamal ni duduk dia duduk dekat ujung ladang dekat dengan kawasan sungai Perak macam tu lah. Okey, dia dekat macam kawasan ladang, lepas tu ada macam kongsi kan. Tapi ni kongsi ni satu rumah sebiji kat dalam tu. Right. So benda tu sebenarnya dah mula mengacau orang sekitar tu lah. Dia curi makan uri apa semua kat tingkap apa semua kan. So nak pergi tu dia cakap yang ni bukan calon-calon orang lah. Yang kita nak pergi jumpa ni. So malam tu berak ke sana dekat kira dalam 300 meter lagi nak sampai rumah dia, parking kereta tepi. Sebelum keluar tu dah baca-baca apa semua. Okay, jalan. Dia orang bawa bawa barang sikit lah. Ada bawa buluh apa semua untuk anak ni lah. So pergi dalam masa kita orang kena trekking jalan kaki lalu tepi tengah-tengah ladang. Maksudnya tak nak bagi tahu, tak nak bagi benda tu kesan kita orang. So baru je jalan, tiba-tiba ada satu bola api terbang tepi kita orang. Betul dekat. Okey, satu bola api jalan terbang betul dekat warna merah. Terbang ke depan. Lepas tu semua berhenti senyap. Lepas tu dia orang suruh selawat dulu, berhenti selawat jalan balik. Masa jalan kali jalan tu lagi 100 meter sampai kawasan rumah dia, nampak ada mata banyak, dalam ada 5-6 pasang mata warna merah nampak, tengah tengok kita orang dekat tepi-tepi pokok tu. Macam militer dia macam ibarat macam kan pokok. So badan kita menyok ke pokok, keluar kepala kat tepi tu. Tapi kepala tak nampak mata dalam gelap-gelap tu. Nampak mata warna merah. Adalah dalam 6 mata macam tu. Dalam masa yang sama, angin tiba-tiba macam ribut kat situ kawasan tu. Kawasan tempat yang kita orang berdiri tu,
Aku kan tu ribut. Tengok belah sana tak ada angin tu. Dekat situ je beributnya. Dekat situ je ribut. So yang seorang ni yang dia baca-baca apa semua, dia takbir benda dan tak kaki sekali boom bunyi macam ada satu ledakannya tu lah. Lepas tu bau hangit. Mata-mata tu pun hilang. So kita terus lagi 100 meter nak sampai ni. Sambil jalan dengar ada benda mengikut belakang. Kan kita jalan dekat ranting-ranting pokok kan. Ranting pokok lah, pelepah sawit kan. Yep. Kita pijak-pijak mesti ada bunyi ni. Betul. So kita jalan tak pijak pelepah sawit tu. Ada benda bunyi kat belakang. Macam benda ikut. Masa tu saya nak pandang belakang. Diorang tu tahan muka. Jangan pandang. Satu benda, jangan pandang belakang. Kita dah ke depan, jangan pandang ke belakang. Betul. Yang belakang tu yang menarik sebenarnya. Lepas tu jalan-jalan. So dah sampai dekat perkarangan kawasan rumah. Ada rumah. Tak kata besar tak, macam rumah kampung lama lah. Rumah tu nampak macam hutang sangat, tapi ada orang duduk kat dalam. So masa tu baru nak melangkah ke kawasan rumah tu. Semua macam terpelanting, macam ada benda tolak. Masa tu bau kemih. Masa sampai kawasan rumah tu, masa tu kemian kuat gila betul. Hidung menusuk. Terlalu kuat bau kemian tu. Tapi asap tak nampak. Kata kawan saya tu, ini ibu dia. Ibu dia dekat situ. So macam mana dia orang bawa buluh, macam mana dia orang baca lah. Dia cara-cara dia orang buat macam mana baca doa apa semua bagai. Lepas tu hentakkan buluh tu. Lepas tu baru boleh masuk. So dah masuk kawasan rumah tu, tiba-tiba ada tingkap buka tepi, tapi tak ada orang. Buka tutup tingkap. Dia kan rumah lama kan, tingkap yang daun dua tu. Perpak-perpuk. Tak ada orang pegang apa semua. Lepas tu kita jangan tengok benda macam tu. So member tu tarik. Dia selalu dia tarik masa. Jangan tengok benda tu. Dia tarik. Maksud dia nak halang kita lah. Nak halang, nak pergi redah kat rumah tu. So sampai kat depan tangga dia, nak naik ke atas. Masa tu nampak ada benda ada tiga ekor beruk bawah rumah dia. Bunyi macam mula tak perasan. Tapi dah berhenti depan tu, dia orang baca-baca semua. Bunyi macam ada satu orang berdengus kan. Bunyi macam bunyi pecah gaduh tu, ngong tu kan. Tu terpandang kat bawah tu. Tu 3 ekor kat bawah tu. Lepas tu yang seorang lagi tu terus pergi kunci dia. Pergi kunci benda tu, jadi benda tu tak boleh gerak kat situ. Setan-setan dia lah. Final step dia nak naik ke rumah pula. So nak naik ke rumah tu, dia kat sambil selawat, jalan rius naik ke tangga. Tapi saya orang last kan. Saya tak berani naik dulu. So naik atas tu, tu tendang. Dah semua dah naik dekat macam beranda tu kan. Seorang tu azan, dia terajam pintu terus. Terajam pintu, pintu tu terbuka. Lepas tu ada seorang lelaki duduk dekat depan kemian dengan segala benda tanduk kerbau apa semua kat depan tu. Lepas tu diorang terus masuk lah. Masuk dia yang memuja nak jadikan penanggal tu dia yang jampi, dia ibu dia. So diorang ni berlawan batin. Masa tu macam nak roboh dengar. Saya pun duduk kat tepi pintu, nampak dekat perangan dekat tu macam-macam benda lah nampak. Dia punya belaan dia banyak. Masa tu macam-macam. Antaranya sebab orang tua tu bukan. Antaranya checkpoint duduk kat tepi pokok, duduk elok. Tapi benda tu dia bukan, maksud dia macam kita biasa tengok video orang pegang pocong lah apa mengarut dia tu. Jadi dia nampak putih tapi macam sama-sama macam tu lah. Dia macam asap, lebih pada asap lah benda tu. Macam asap tapi bentuk pada benda tu lah. Pun dengan gula-gula pun ada. Masa tengah berlawan tu benda tu keluar. Tapi yang lebih nasib diorang ni dah pagar pusing tu rumah. Dia seorang tu dah pusing pagar rumah tu. Jadi maksud dia benda tu tak boleh masuk ke dalam. So masa lawan-lawan tu lalas bomo tu tumbang. Diorang pagar kunci benda semua. Diorang pecahkan satu pintu kat dalam. Satu bilik tu ada satu pintu. Bilik yang kat bawah ada satu pintu. Ada satu macam apa panggil ni, tepayan besar. So tengok kat dalam tepayan tu nampak ada benda tak ada kepala dalam tepayan. Tapi ini serius, memang nampak depan mata benda kita. Tapi saya tak berani sentuh lah. Benda tu sebab saya tolong macam backup yang tu lah, ujung-ujung je lah. So masa tu yang ni dia orang pecahkan buyur tu, jadi nampaklah badan perempuan pakai berkemban dalam tu, berkemban tu. So dia orang angkat, saya tak berani nak pegang. Dia bayang tangan dia masa pecah tu, tangan dia macam gerak, kaki dia gerak macam tu. Tak ada kepala.
Dia orang ambil, dia orang bungkus dengan apa? Dengan ada tepi tu ada tikar mengkuang. Dia orang balut dengan tikar mengkuang, gulung-gulung. Jadi benda tu kat dalam bilik tu. Tapi masa gulung tu dengar ada benda menjerit kat luar. Dia bunyi menjerit macam bingit telinga bunyi. Dia lah tu. Dia tu. Lepas tu gedang dengan bunyi pintu lah apa semua. Benda gegar tu dah macam dah biasa dah masa tu. Okey, lepas tu dia orang angkat tu, letak tengah rumah yang tu dah pagar, dah tak boleh, dia kena kunci semua badan dengan mulut sekali. So yang kita orang yang ada ni duduk keliling, duduk kiri kanan. Yang korang ni tu baca talqin. Maksud tu benda tu dah nak mati. Okey, masa tu dia baca talqin tu, benda tu menjerit-jerit. Dia tak lepas masuk rumah, dia masuk ni. Kan dia dah pagar tadi, jadi tak lepas nak masuk. Kepala dia tak lepas masuk. So kepala dia kat luar. Kepala dia kat luar je lah tu. Kepala dia kat luar. Lepas tu baca talqin benda semua. Dah siap baca talqin benda, baca Fatihah apa semua. Tak nyangam dah habis. Dah amin tu, kira dah baca amin tu. Sampai amin tu benda tu berhenti. Yang seorang lagi cakap Alhamdulillah, selamat lah. Patut selamat, benda tu dah mati. Tapi diorang ni sebenarnya bukan nak cakap bangsa ke apa benda semua. Tapi daripada seberang lah. Daripada seberang. Benda ni daripada seberang. Tapi dia duduk, tapi benda tu duduk dalam tempayan kau katakan tadi? Dia duduk dalam tempayan. Tempayan besar lah, tempayan besar yang boleh masuk satu badan tu lah. Boleh masuk satu badan. Seram tu. Lepas tu dah habis baca talqin tu ngam azan subuh. So azan subuh kita orang keluar, dia cakap tunggu habis azan, so kita akan suluh keliling rumah. Dah telefon, masa tu dah panggil telefon Tok Penghulu tu. Tok Penghulu pun datang orang kampung 3-4 orang macam tu lah. Dapat 10. So jumpa satu benda busuk macam bulat, ada benda busuk. Tolak dengan kayu tu kepala dia. Ada kat halaman rumah. Busuk gila lah ni. Memang busuk lah benda tu. Masa kau nampak kepala tu memang dah hancur ke ataupun dia masih lagi elok lagi macam tu tapi dia dah mati lah? Elok, dia berulat, terlalu buruk. Dengan dia punya organ-organ dalaman dia semua tu. Dengan organ dalaman tu lah. Macam mana? Jadi pagi tu juga dia orang gali kubur kat tepi rumah tu. Gali kubur situ tu tanam dia. Tanam sebab tak ada orang nak berani nak bagi mandi apa semua, kepala cering dengan badan dengan keadaan muka macam tu. Dia terus tanam je lah. Tanam baca talqin dah tutup. Lepas tu yang bomoh tu apa jadi bomoh? Yang bomoh tu dia orang terus pasungkan ilmu dia. Benda-benda yang buruk tu dia orang pasungkan balik semua. Jadi macam orang biasa, dia tak boleh buat apa. Segala benda-benda belaan macam-macam botol lah rumah tu. Si bomoh ni punya angkara ni. Bomoh ni dia dengar cerita dia orang ni dua daripada kampung yang sama, daripada Jawa sana. Daripada kampung yang sama. Jadi dia orang datang macam contoh macam kat Felda. Felda kadang-kadang ada sekarang apa ni banyak bangla dah lah yang buat kerja sawit ni kan. So dia orang ni dalam masa sama dia orang praktis ilmu. Dia orang masa tu dia orang test ilmu lah. Dia orang test ilmu. So yang jadi tu sebenarnya dia kat benda tu tak matang lagi. Tak cukup kuat lagi. Tapi nak melawan dia satu malam tu. Itulah itu dia. Dah sebenarnya dah kat dah. Sebenarnya panjang cerita dia. Saya potong. Janji kan orang kata dia yang poin-poin penting tu jangan kau potong kan. Tapi yang beratung yang malam tu dekat pokok tepi pokok sawit tu apa banyak macam-macam benda lah dekat situ. Cuma dia tak lepas. Itu belaan-belaan yang bomoh tu. Tapi aku selalu ada satu soalan tau macam yelah kita dah berborak ni, kita macam orang kata kita ni dah jadi macam kawan kan. Kadang-kadang kita borak bukan borak cerita seram pun, kita tanya khabar apa semua kan. Aku ada satu soalan yang selalu aku fikir dalam kepala otak aku ya. Sebab daripada dulu kita dengar cerita daripada Abang Izam, cerita pasal apa ada keranda terbang cerita pasal macam-macam yang Abang Izam cerita yang berlaku kat Felda dengan kawan-kawan lepak depan rumah main gitar, lepas tu semua berlari masuk dalam rumah apa semua tu kan. Jadi yang sepanjang Abang Izam dah pernah nampak benda-benda macam ni semua, tak ada rasa macam rimas ke, takut ke? Ya, sebab macam sekarang, contoh sekarang sekarang Abang Izam pun travel pergi Kelantan seorang-seorang kan. So macam mana kau punya perasaan sebenarnya kan bila kau bawa kereta seorang-seorang malam-malam ni? Macam mana kau counter benda tu? Sebenarnya benda ni bukan kita minta dia jadi.
Dia datang tiba-tiba datang. Tak ada warning, tak ada apa, dia bagi je. Tak ada warning, tiba-tiba datang macam tu. Jadi kita masa tu pun nak lari kan, apa tak boleh buat benda, hadap je lah, jalan je lah. Bismillah. Tapi itulah dulu naik kereta bacalah doa dulu semua kan. Jadi tak adalah kacau teruk sangat macam Temangau tu tak baca benda. Itu paling teruk lah. Yang kat Temangau tu paling teruk lah. Itu tak boleh tu kan. Tu gila. Dia kalau kena beramai tahan, dia kena seorang-seorang tu tak teruk. Itulah dia, macam sebelum ni lah kau ada partner kau, tapi partner kau pula baru kerja sebulan 2 dah berhenti kan. Balik-balik pula partner tewas pula. Partner tewas pula kan. Aduh hai. Tapi terbaik lah bang, cerita kau malam ni kan, 3 cerita malam ni. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi luangkan masa dengan ada segmen untuk malam podcast malam ni untuk ceritakan lagi. Tapi orang kata aku for sure lah bila orang dengar nama Abang Izam bercerita ni kan, diorang akan minta lagi tau. Diorang akan minta part 4, part 5, part 6 kan. Macam kau cakapkan sekarang pun kita dah call buat kali ke berapa lah, kali ke-4, kali ke-5 kau rasa kan, mencampur. Ni kali ke-6 tak silap. Kali ke-6 kali ke-6 kan, mungkin lah kot kali ke-6, kali ke-5, kali ke-6 kan. Campur dengan live malam podcast apa semua kan. Jadi sebab member tu yang tolong kira. member yang berhenti tu tolong jadi kira. Jadi tukang kira. Tak ada kerja sangat, jadi tukang kira. Berapa kali Izham dah keluar kat segmen ni. Jadi contoh kata kan, kalau ada penonton-penonton yang masih kata nak dengar lagi cerita daripada Abang Izham ni, kau ada lagi cerita bang? Ada, tapi tengok masa lah. Hari ni pun terkejar. Tak apa, yang tengok tu kita, ada masa free insyaAllah. Nanti yang tu kita kena set lain lah kan. Sebab ini pun kita dah berborak ni pun nak dekat sejam lah. Lebih kurang dalam 50 minit ni kan. Betul lah. So guys, kalau kepada sesiapa yang tengah menonton malam podcast untuk hari ni, and kalau korang rasa nak dengar lagi cerita daripada Abang Izam, insyaAllah kita akan cuba lagi set masa dengan Abang Izam, mungkin bulan depan ke hujung tahun ke apa, untuk kita bawa Abang Izam ni untuk bercerita lagi sekalian dengan dia segmen, dengan kisah-kisah seram yang dia ada. Aku tengah cuba, aku tak nak janji, tapi aku cuba lah untuk bawa Abang Izam datang KL. Mungkin kita boleh buat face to face podcast, kita tak tahu kan. Ya, PKP pun dah settle kan. Kita pun tak tahu macam mana, tapi kita tengok lah, kalau tak ada halangan, tak ada arah melintang, mungkin kita boleh buat macam tu. Kau okey ke bang kalau kita buat face to face podcast macam tu? Dia segan pula. Segan? Kau pakai topeng abang, senang cerita. Okey bang. Okey, sebelum kita tamatkan kita punya podcast untuk malam ni, kau ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton The Segment, untuk yang tengah menonton ni? Silakan bang. Okey, so simple je. Macam kita ni, macam contoh saya cerita apa pengalaman saya jadi ni semua. Kalau nak percaya, tak percaya tu pulang lah. Sebab yang ni saya cerita berdasarkan pengalaman sendiri lah. Pengalaman lain orang lain pengalaman dia. Betul. So rasa better anggap ni hiburan lah. Takut nanti terlalu takut sangat pun bahaya juga. Kan? Betul juga tu. Dengar tu guys. Tambah pagi ni travel seorang-seorang macam ni. Yang mana yang kaki travel seorang-seorang, yang kerja macam Abaiza, pemandu-pemandu lori yang kita ada, yang travel utara selatan ni, anggap je lah cerita-cerita ni semua sebagai satu hiburan. Jangan terlalu taksub. Bahaya. Okey bang. Okey guys, kepada siapa yang ingin berkongsikan cerita dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com, ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Okey, ataupun cara paling senang, korang boleh join Discord kita orang. Nanti kita akan bagi tahu macam mana korang boleh kongsikan cerita dengan apa? Dengan The Segment. Aku tu nak cakap nama The Segment pun dah boleh lupa. Bayangkan teruk ni. Kan? Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.